Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah binti Idris, nombor matrik 262609. Saya merupakan pelajar dari kelas Kemahiran Kerja Sosial dalam Pusat Pemulihan. Dalam video ini saya akan membentangkan tentang tugasan individu yang telah saya lakukan, iaitu berkaitan tajuk pelacuran di Asia Tenggara. Asia Tenggara terdiri daripada 11 buah negara, iaitu Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, Myanmar, Brunei, Singapura, Vietnam, Kemboja, Laos dan Timor Leste. Bagi menyelesaikan tugasan individu ini, saya telah merujuk banyak artikel jurnal daripada luar negara bagi mendapatkan bahan dan juga sumber yang sahih tentang isu pelacuran di Asia Tenggara. Berdasarkan pembacaan jurnal yang telah saya lakukan, isu pelacuran telah mengalami peningkatan pada skala yang agak besar di Asia Tenggara sejak dekad kebelakangan ini. Terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada tingginya isu pelacuran yang berlaku di Asia Tenggara. Antara faktornya ialah migrasi penduduk. Berdasarkan pembacaan saya, populasi penduduk yang melakukan migrasi di Asia Tenggara sama ada migrasi antara dalam negara ataupun luar negara menunjukkan peningkatan. Golongan wanita terutamanya gemar bermigrasi ke bandar-bandar membangun bagi tujuan mendapatkan pekerjaan. Namun begitu, akibat kesempitan hidup di bandar telah menyebabkan terdapat antara mereka yang terjebak dengan kegiatan pelacuran. Kos sara hidup yang tinggi telah menyebabkan terdapat segelintir masyarakat yang terpaksa memilih kerjaya sebagai pelacur bagi menyara kehidupan. Faktor yang kedua pula adalah sistem perundangan yang lemah dan wujud amalan rasuah. Sebagai contoh, negara Filipina dan Thailand merupakan antara negara di Asia Tenggara yang telah lama berusaha untuk memerangi masalah pelacuran yang berlaku dalam kalangan kanak-kanak. Namun begitu, mereka masih belum mendapatkan hasil yang baik. Hal ini kerana walaupun negara Thailand mempunyai sistem perundangan, tetapi sistem perundangan tersebut tidak dipatuhi dengan baik dan timbul isu rasuah dalam kalangan sektor awam yang mentadbir sistem perundangan itu sendiri. Ini membuktikan bahawa sistem perundangan yang lemah dan sikap pihak atasan yang tamak dengan mengamalkan sikap rasuah telah menyebabkan hak kanak-kanak tidak dapat dilindungi, sekaligus menyebabkan kanak-kanak mudah untuk dieksploitasi serta dijadikan sebagai pelacur. Faktor yang ketiga pula adalah budaya dan kepercayaan. Terdapat sesetengah negara di Asia Tenggara yang mempunyai kepercayaan budaya tentang pelacuran sebagai satu perkara yang tidak salah, malah boleh dilakukan sebagai lambang penghormatan kepada kaum lelaki. Sebagai contoh, negara Thailand dan Kemboja mempunyai kepercayaan budaya yang kuat bahawa seseorang wanita perlu mengabdikan diri dan tunduk dengan segala kemahuan yang diinginkan oleh kaum lelaki. Oleh sebab itu, sejak dari kanak-kanak lagi, kaum wanita telah digalakkan untuk menurut segala kemahuan kaum lelaki termasuk kemahuan terhadap seks. Mereka beranggapan bahawa Tuhan Buddha akan memberkati dan merestui kehidupan mereka sekiranya mereka mengamalkan kepercayaan ini. Faktor keempat pula adalah kemiskinan. Rantau Asia Tenggara terdiri daripada negara-negara yang sedang membangun dan masih belum mencapai tahap kemajuan dalam negara. Sehubungan itu, negara-negara di Asia Tenggara tidak terlepas daripada mengalami masalah penduduk yang dihimpit kemiskinan. Berdasarkan pembacaan yang dijalankan, negara Kemboja merupakan salah sebuah negara yang termiskin di Asia Tenggara. Oleh sebab itu, penduduk terpaksa mencari pelbagai cara dan peluang bagi memastikan dapat terus bertahan dan menempuhi kehidupan yang miskin di negara sendiri. Penduduk terpaksa bekerja keras bagi mendapatkan wang untuk menyara kehidupan. Justeru, terdapat segelintir masyarakat di Kemboja yang memilih jalan pintas untuk mencapai kesenangan hidup dengan cara bekerja sebagai pelacur. Faktor yang kelima pula adalah persekitaran yang tidak baik. Isu seperti ini lazimnya berlaku kepada golongan keluarga yang miskin dan tinggal di kawasan rumah setinggan yang kebanyakannya didiami oleh golongan yang terlibat dengan aktiviti tidak bermoral. Kanak-kanak yang tinggal dalam persekitaran yang bermasalah seperti kawasan rumah setinggan boleh berpotensi untuk melibatkan diri dengan kegiatan pelacuran.
Hal ini kerana golongan kanak-kanak akan mudah terpengaruh dengan golongan dewasa yang menjalankan kegiatan pelacuran secara terang-terangan tanpa berasa malu. Kanak-kanak akan menganggap bahawa kegiatan pelacuran sebagai satu perkara yang biasa dan mereka juga mempunyai keinginan untuk mencuba perkara tersebut. Ini akan memberi pengaruh yang negatif terhadap minda kanak-kanak tersebut. Selain itu, hasil pembacaan jurnal yang saya lakukan juga, saya telah mendapati bahawa terdapat beberapa kesan yang boleh berlaku disebabkan oleh isu pelacuran yang berlaku di Asia Tenggara. Antaranya ialah peningkatan dijangkiti penyakit HIV dan juga AIDS. Golongan pelacur di Asia Tenggara dikatakan terlibat dengan penyakit berbahaya seperti HIV dan AIDS kerana telah menjalankan kegiatan-kegiatan tidak sihat seperti seks bebas dan juga penyalahgunaan dadah. Kegiatan seks bebas yang dilakukan oleh pelacur tanpa perlindungan yang baik seperti penggunaan kondom telah membantu meningkatkan lagi risiko dijangkiti penyakit HIV dan AIDS. Kesan yang kedua pula ialah kes hamil luar nikah juga meningkat. Perkara ini boleh berlaku kerana golongan pelacur tidak menggunakan alat perlindungan seperti kondom dan pil cegah hamil ketika menjalankan kegiatan seksual. Kesan yang ketiga pula adalah meningkatkan kes keguguran bayi dan juga kes buang bayi. Kesan yang keempat pula adalah menjejaskan imej baik agama dan negara. Sebagai contoh, negara Malaysia. Kegiatan pelacuran yang berlaku di Malaysia sedikit sebanyak telah mempengaruhi dan mencemarkan imej negara Malaysia. Tambahan pula, Malaysia merupakan sebuah negara Islam yang terdapat di Asia Tenggara dan majoriti masyarakatnya juga merupakan bangsa Melayu dan beragama Islam. Justeru, perkara ini boleh mencemarkan nama baik Islam dan bangsa Melayu yang terdapat di negara Malaysia. Masyarakat dari negara luar juga akan merasakan yang akan mempunyai stigma yang negatif terhadap negara Malaysia. Golongan pelacur ini bukan sahaja melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti tidak sihat seperti pelacuran, tetapi mereka juga turut terlibat dengan kegiatan-kegiatan jenayah lain. Antaranya adalah jenayah penyalahgunaan dadah. Penggunaan suntikan atau pil-pil dadah adalah perkara biasa bagi golongan pelacur yang menjalankan kegiatan tidak bermoral ini. Jenis dadah yang biasa diambil oleh golongan pelacur ialah pil ekstasi dan juga pil khayal. Menerusi pengambilan dadah dapat membantu golongan pelacur ini berasa lebih seronok dan mampu memperoleh tahap kepuasan seksual yang lebih tinggi sepanjang kegiatan seksual dilakukan. Jenayah yang kedua pula adalah pengedaran dadah. Golongan pelacur di Asia Tenggara yang terlibat dengan kegiatan pengedaran dadah bagi mendapatkan wang yang lebih. Melalui aktiviti pengedaran dadah yang dijalankan ini dapat membantu golongan pelacur mendapatkan wang yang lebih banyak dan menguntungkan. Golongan pelacur juga secara langsung dapat memperoleh kehidupan yang lebih mewah dan mampu mendapatkan keperluan-keperluan yang diinginkan tanpa perlu memikirkan masalah kewangan. Jenayah yang ketiga pula adalah perjudian. Golongan pelacur ini biasanya akan menjalankan kegiatan perjudian bersama para pengunjung yang kelab-kelab malam atau bersama para pelanggan yang menginginkan perkhidmatan seks. Pada zaman yang semakin moden kini, perjudian boleh dilakukan secara atas talian iaitu dengan hanya menggunakan gadget. Sehubungan itu, golongan pelacur di Asia Tenggara tidak ketinggalan dalam terlibat dengan jenayah perjudian secara atas talian. Isu pelacuran yang berlaku di Asia Tenggara ini sedikit sebanyak boleh memberi implikasi kepada pendidikan kerja sosial dan praktis kerja sosial. Perkara ini dikatakan boleh memberi impak kepada praktis atau amalan kerja sosial kerana pekerja sosial perlu memastikan akta berkaitan jenayah pelacuran ini dijalankan di setiap negara rantau Asia Tenggara bagi memastikan isu berkaitan pelacuran dapat diatasi. Perkara ini juga dikatakan boleh memberi impak kepada praktis atau amalan kerja sosial kerana pekerja sosial perlu memastikan golongan yang terlibat dengan jenayah pelacuran dimasukkan ke dalam pusat-pusat pemulihan yang bersesuaian setelah dijatuhkan hukuman oleh pihak mahkamah. Yang ketiga pula, ia dikatakan boleh memberi impak kepada praktis kerja sosial kerana pekerja sosial perlu mendidik masyarakat supaya membuang segala persepsi dan pemikiran yang negatif terhadap golongan pelacur. Kesimpulannya, isu pelacuran yang berlaku di rantau Asia Tenggara ini berada pada tahap yang agak membimbangkan. Pelbagai pihak perlu bekerjasama dalam memastikan isu pelacuran yang berlaku di Asia Tenggara ini dapat diatasi dengan baik. Secara keseluruhannya, saya merasakan bahawa kajian serta penulisan artikel jurnal yang dilakukan oleh para pekaji terdahulu sangat membantu dalam usaha saya menyelesaikan tugasan ini.
Sekian sahaja pembentangan bagi tugasan individu saya hari ini. Terima kasih.